Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung bacaan suratul Mulk ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiya sawiyan ala siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Maka adakah orang yang berjalan melalui jalan yang tidak betul, yang menyebabkan dia selalu jatuh, tersungkur di atas wajahnya, boleh mendapat hidayah? Atau orang yang berjalan tegak dan betul melalui jalan yang lurus dan rata? Ayat 22 suratul Mulk adalah merupakan jenis-jenis ayat di dalam Al-Quran yang disebut sebagai ayat-ayat tamsil dan perbandingan. Allah minta kita berfikir, guna akal, kerana kita adalah makhluk Allah yang paling indah penciptaannya, dikurniakan akal. Maka di antara bentuk Al-Quran adalah ayat-ayat tamsil perbandingan. Dan untuk memahaminya, kita mesti memerah akal kita, baru kita boleh dapat jawapannya. Ayat 22 ini Allah Subhanahu wa ta'ala buat satu tamsil, misal perbandingan. Sekejap lagi kita tengok siapa mereka. Kita tengok maknawinya.
di sudut yang tersirat. Siapa mereka? Kita tengok dulu luaran dia, zahir ayat. Allah kata begini, afaman yamshi mukibban ala wajhihi, adakah orang yang berjalan dia pun tak betul, berada pada jalan yang tak betul, perjalanan jalan dia tu pula selalu dia jatuh dan tersungkur, sehingga Allah sebut wajhihi, wajah, makna muka dia tersembam ke tanah. Makna jalan dia lalu tu boleh jadi tak rata, ada lubang mungkin, jalan tu tak elok. Baik, satu golongan lagi, yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Satu golongan lagi manusia yang berjalan lurus, tegak, elok sampai destinasi, tak jatuh, tak ada tersembam wajah dia, elok dia di atas jalan tu. Jalan tu rata, jalan tu lurus elok, sampai dia ke destinasi dia dengan baik tanpa jatuh tersungkur. Ini zahir ayat. Bila kita belajar ulumul Quran, belajar tentang Al-Quran, kita mesti faham ayat-ayat Al-Quran ni ada yang ma'rifah, ada yang makna dia kita kena tengok di sebalik dia. Itu kaedah dalam Al-Quran. Tak cukup dengan kita faham zahir sahaja, tetapi mesti rujuk kitab tafsir, kena punggah tafsiran para ulama, dan bertemulah kita bahawa ayat 22 ini cerita dua golongan manusia. Pertama, golongan yang kufur, kedua, golongan yang beriman. Itu aja Allah nak abad. Tetapi Allah minta kita berfikir tentang suasana dua golongan ini. Suasana golongan kufur yang tak beriman pada Allah, begitulah. Jalan dia tak elok, tersungkur selalu, tersembam wajah ke tanah, tak jumpa jalan. Kalau buka Ibnu Katsir, jalan yang mereka lalu sesat, jalan yang tidak bawa mereka menuju petunjuk hidayah. Yang satu lagi golongan beriman yang berjalan tegak, elok, lurus di atas landasan Islam, dan dia sampai ke destinasi dan dia mencapai apa yang dia nak dalam hidup dia, iaitulah iman dan ketakwaan. Kena baca di situ. Tuan-tuan muslimin muslimat, inilah benda yang Allah ajar kepada kita, supaya kita ni dengan perjalanan kita yang baik, sawiyan, kita punya perjalanan tu atas siratim mustaqim. Bila kita duduk atas dasar itu, maka apa yang terhasil ialah bukan sekadar diri kita, tetapi orang lain, orang di sekeliling kita menopang perjalanan kita yang elok itu. Ini kena faham. Orang di sekeliling kita akan turut sama menopang perjalanan kita yang tak jatuh itu, perjalanan kita yang elok itu. Masyarakat tompang sama daripada kita.
Mana dalil? Mana surah? Al-An'am. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijim minha. Allah. Satu lagi ayat. Ayat berapa? 122 Al-An'am. Tuan-tuan muslimat, tengok ayat 122 Al-An'am dan boleh relate dengan ayat 22 Al-Mulk. Iaitu poin saya tadi. Apabila kita ni sawiyan ala siratim mustaqim, poin pertama saya ialah apabila kita berjalan di atas landasan yang lurus itu, apa berlaku? Orang lain mendapat manfaat, orang lain menumpang cahaya itu. Maka untuk faham yang ini, saya bacakan 122 Al-An'am. Apa kata Allah? Awaman kana maitan, dan apakah orang yang telah mati? Maitan dalam ayat tu 122 Al-An'am, maitan tu maksud dia bukan tubuh dia mati, hati dia mati. Maknanya dia berada dalam suasana yang cukup teruk. Dia tak kenal Islam, dia tak kenal agama Allah, dia tak tahu tentang Islam ni, dia tak ambil peduli. Hati dia mati. Tu maksud mati tu, bukan tubuh dia, hati dia. Tengok ayat, sambung. Fa'ahyainahu, lalu kami hidupkan dia. Maksud kami hidupkan tu, kami hidupkan hati dia. Kami hidupkan hati dia. Mati makna hati dia mati. Dia tak kenal Islam, masjid, apa semua dia tak peduli. Tiba-tiba Allah hidupkan hati dia. Sambung ayat. Waja'alna lahu nuran, lalu kami jadikan bagi dia nuran, cahaya, nur. Kami letak cahaya dalam hati dia. Hati dia yang mati sebelum tu, yang tak peduli Islam, tak peduli agama, tak peduli soal Islam ni, akhirnya kami hidupkan, kami campak dalam hati dia nuran, cahaya. Dia mula sedar, dia mula capai Quran, dia mula nampak jalan ke masjid. Sambung ayat. Yamshi bihi finnas. Tengok, yang dengan cahaya itu, masih lagi 122 Al-An'am, yang dengan cahaya itu, yamshi bihi finnas, dia berjalan di kalangan manusia, dia berada di dalam kalangan manusia dengan cahaya yang dia ada, dengan kesedaran Islam yang dia ada, dengan hati dia yang Allah dah beri cahaya. Yamshi bihi finnas, dia pun berjalan di kalangan manusia. Maksud dia, manusia menerima manfaat dari cahaya dia. Allahu Akbar. Baik, saya tangguh sekejap ayat tu 122 Al-An'am. Sekejap lagi saya patah balik. Saya nak ambil satu hadis. Nak ambil satu hadis Imam Muslim, hadis Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru bin Al-As. Nabi kata, nak ambil hadis ni, nak bagi faham, inilah orang
yang bila Allah beri cahaya, yamshi bihi finnas dalam Al-An'am, dia berjalan di kalangan manusia, apa yang terjadi? Apa Nabi kata? Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi au kama qala. Inilah yang akan berlaku. Apa dia? Nabi kata, seorang muslim yang baik, seorang muslim yang baik, al-muslimu, seorang muslim yang baik itu, Nabi kata, man salimal muslimun, adalah seseorang yang orang Islam lain akan terselamat daripada lidahnya dan tangannya. Nampak? Simple Nabi Habak. Nabi kata satu figure muslim yang baik, yang hati dia bercahaya, yang mungkin sebelum tu dia tak kenal Islam. 122 Al-An'am, Allah hidupkan hati dia. Apa jadi pada dia? Bila dia jadi muslim yang bercahaya hati dia, Nabi kata, orang Islam lain akan terselamat dari lidahnya dan tangannya. Tengok, apabila dia bercakap, dia tidak menyakiti orang lain, dia tidak memfitnah orang, dia tidak mengadu domba. Kerana apa? Kerana di lidahnya ada cahaya, nurun. Apabila dia bertindak dengan tangannya, dia tidak akan menyusahkan orang Islam yang lain. Kalau dia jadi pemimpin, dia takkan sign enactment undang-undang yang menyusahkan rakyat. Contoh, dia takkan sign benda yang Allah dah haramkan. Contoh, kalau dia pemimpin, kalau dia suami, tak ada simply dia nak pi lempang bini dia, dia nak pi sepak terajang bini dia, tak pasal-pasal. Walaupun bini dia buat salah, Islam tak suruh sampai tahap tu lempang terajang seorang isteri. Dia tak guna tangan dia untuk kejahatan, dia tak guna lidah dia untuk kejahatan. Nabi kata, muslim yang baik, man salimal muslimun, orang Islam lain terselamat dari lidahnya dan tangannya. Kita mau jadi orang itu. Kita bercakap membawa manfaat pada orang lain. Kita bercakap memberi arahan apa saja, memberi manfaat kepada masyarakat. Kita tak mau jadi manusia, kita bercakap aja satu Korea bergaduh. Kita bercakap aja orang Sia dalam Facebook, satu dunia bergaduh pasal ucapan kita. Tak mau, tak elok. Itu bukan muslim yang baik, kata Nabi. Muslim yang baik, orang lain selamat dengan lidah dia, orang lain selamat dengan tangan dia. Allahu Akbar. Jangan bercakap cempera pecah belah satu kampung habis. Wal'ayazabillah. Jaga. Maka ia datang daripada hati yang telah dihidupkan Allah. Ayat 122 Al-An'am tadi. Hati dia mula-mula mati, kata Allah. Fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Lalu kami jadikan di hati dia cahaya. Dengan cahaya itu, yamshi bihi finnas, dia berjalan, dia hidup, maknanya dia bersama di kalangan manusia, dia hidup di kalangan masyarakat, maka orang lain mendapat manfaat. Sambung ayat 122 Al-An'am, sambung. Kamam mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijim minha. Apakah sama? Allah suruh fikir.
Allah suruh fikir satu ayat 122 Al-An'am. Allah suruh fikir lagi apa dia? Tadi aku beritahu seorang yang hati dia mati, lepas tu aku bagi dia kesedaran, dia cari jalan nak kenal agama Allah, aku hidupkan hati dia, aku bagi dia cahaya kebenaran, dia faham Islam. Baik, adakah sama dengan kata Allah kamam masaluhu? Adakah sama fi dhulumat dengan orang yang duduk dalam kegelapan, laisa bi kharijim minha, dan dia tidak pernah keluar dari kegelapan itu? Maknanya dia langsung tak nak berusaha keluar dari zulumat. Kotlah dia nak berusaha pergi ke masjid, sedar diri, mengaji dan sebagainya, langsung tak ada. Allah kata samakah dua golongan ini? Yang satu berada dalam masyarakat dengan cahaya di hati dia, cahaya di lidah dia, cahaya di mata dia, cahaya pada tubuh dia, dia berjalan elok di tengah masyarakat. Satu lagi golongan fi dhulumat, duduk dalam gelap, laisa bi kharijim minha, langsung tak teringin nak keluar dari kegelapan. Sama ke? Allah tanya. Allahu Akbar. Yang tak nak keluar dari kegelapan inilah tuan-tuan yang menyusahkan masyarakat. Yang tak nak keluar dari kegelapan inilah yang akan pandai-pandai menafsir Islam ikut kepala otak mereka. Ni berapa ramai dah komplain ni. Benda tak berlaku lagi, baru keluar kenyataan daripada JAKIM, kenyataan daripada Senator Datuk Idris Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kenyataan daripada Datuk Wan Salim, Mufti Pulau Pinang, kenyataan daripada mufti-mufti yang lain. Event tak berjalan lagi, tapi kenyataan sudah keluar. Apa dia? Jangan sertai festival Bon Odori yang akan berjalan pada 16 Julai. Apa yang disebut Bon Odori adalah satu festival yang diamalkan oleh orang-orang Jepun juga, yang mereka faham dalam keadaan berfahaman Buddha. Mereka akan balik kampung. Jalan raya di Jepun jadi jam macam kita balik raya. Festival tu Bon Odori. Apa dia? Puja semangat. Puja semangat roh. Tak, maaf saya. Bismillah. Puja semangat. Puja semangat roh. Semangat orang yang dah mati. Apa benda ni? Yang bakal berlangsung di Kompleks Sukan di Shah Alam 16 Julai. Mufti Pulau Pinang sebut clear, crystal cut. Mufti Pulau Pinang kata boleh bawa kepada syirik. Ustaz Derih sebut boleh merosakkan akidah. Jangan umat Islam join. Sudah ada suara-suara sumbang kita baca. Antaranya menulis, inilah pak-pak lebay penunggang agama. Inilah puak-puak parti lebay penunggang agama yang berusaha untuk meruntuhkan keharmonian kebudayaan di negara yang berbilang kaum di Malaysia. Tuduh pula kita nak pi runtuh budaya di Malaysia. Apa ni? Ada dah, cakap dah.
Oh, kamu kata penunggang agama, kamu nak tuduh parti Pak Lebay. Okey, fair enough. Ustaz Dereh pah, naib presiden pah. Tu, kamu nak tuduh penunggang agama pada Datuk Mufti Pulau Pinang. Apa parti dia? Na'udzubillahi min zalik. Lakum dinukum waliyadin. Tara Datuk Wan Salim pun kamu nak kata penunggang agama. Kita bercakap persoalan akidah, memuja-muja semangat roh kepala otak apa? 16 Julai ni lantaklah kalau hampa nak pergi, hampa bukan Islam, hampa punya pasal lah. Tetapi kita sebut, Ustaz Dereh sebut, Mufti sebut, jangan umat Islam pergi, kerana boleh merosakkan akidah. Ramai dah keep on bitching, mula bercakap, marah, meruntuhkan budaya lah, tak macam-macam, tak apa-apa yang dia tulis. Kita nak beritahu bahawa sesungguhnya budaya duduk sebelah, akidah duduk sebelah. Tolong faham ni. Rosak kereta tengah jalan, boleh telefon foreman lagi. Cakap intai-intai, buka bonet kan, tengok-tengok, usik-usik wayar, tu kita lah. Pasal bukan bidang kita kan. Kotlah spark plug tak rapat ke, usik-usik sikit kan, dia jerk kan, kita bawa dia jerking, dia bakar mungkin tak berapa nak sempurna pembakaran plug, lama mampu tepi BKE. Kita pun turun, buka bonet, goyang-goyang sikit. Lepas tu ada lah mak-mak rempit mana mereka. Kadang baik hati mak rempit, tuan-tuan, jangan duk tuduh semua. Hak angkat tayar tu biasalah, tu memang mereka punya rutin tiap-tiap hari. Rutin mereka lah, angkat-angkat tayar, mereka exercise. Tapi baik hati, mereka tolong. Pakcik tengok kita berjubah kan, ya Haji, apa hal Haji? Tak, saya pun tak tahu lah. Boleh sikit-sikit tu reti yang godek-godek hidup kereta, bagi RM20 dia balik rokok. Tak apalah, dengan kita hisap. Ni nak sebut apa? Kereta rosak boleh panggil lagi. Akidah rosak, hampa nak duk mana? Akidah rosak nak duk mana ni? Hancur hidup. Sebab tu kita peringat 16 Julai, ingat tarikh ni, pesan anak-anak kita. Jangan duk gila sangat. Benda ni soal akidah. Lantaklah mereka Buddha, Jepun, Kapi tu lantak ke mereka. Kita jangan. Kita tak ada istilah puja semangat, puja roh segala tok nenek, tak ada. Islam ada disiplin dan akidah. So dengar cakap mufti elok-elok, dengar cakap menteri agama elok-elok. Jangan duk buat tak ketahuan. Ni tak ada kira parti dah ni. Ni cerita akidah. Sedih kita kadang-kadang. Perkara ni tak diambil serius oleh segelintir masyarakat. Maka Allah Ta'ala ajar tak keluar daripada kegelapan inilah. Laisa bi kharijim minha. Inilah golongan yang menyusahkan kehidupan orang lain. Mereka inilah yang akan tampil dengan penafsiran mengikut selera mereka. Akhirnya itulah yang berlaku dalam masyarakat. Tak payah bertudung sebab rambut bukan aurat, macam-macamlah keluar ikut pemikiran mereka. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, Allah Ta'ala ajar kita perkara supaya kita sentiasa duduk dalam cahaya dan tidak dalam kegelapan. Mana yang kita prefer, most prefer? Duduk dalam cahaya lampu kah duduk dalam gelap? Logik akal bagi tahu kita lebih selesa bila ada lampu. Kita lebih selesa bila ada cahaya. Itu sifat kita. Bila dalam gelap kita gelisah. Tak usah banyak, blackout cukup. Electricity failure cross dalam minda kita, blackout aja TNB.
Kenapa tak cross? Blackout aja restoran Tom Yum. Tak ada. Electricity failure aja terus first kali handphone on torchlight tu. Lepas tu telefon TNB Care. Apa nombor dekat lori mereka pun saya pun tak ingat sangat. Lori merah mereka tu ada mereka punya emergency calling call mereka. Kita pun telefon tanya, kenapa encik? Kuala Lumpur jawab, kenapa? Oh, mana tempat encik kat mana? Sungai Lunah lah di Kulim. Dia pun petrol dia apa? Oh, ada orang isok okok terbakar tiang elektrik. Dia abang lagu tu kat kita. Mana lagi terbakar kita orang isok okok. Tu agak-agak lama mana ni cik, kami nak tunggu gelap ni. Oh, tunggu lah cik, ni pasal cuti hari ni Tuanku Sultan punya birthday. So tak berapa lah orang kerjanya. Tapi saya akan cuba. Cuba tu berapa lama cik? Kita tanya lagi. Mungkin dalam 4 jam pengsan turun. Kot dengan 4 minit. Contoh ni contoh. Kita pun tunggulah. Ya Allah, ya Tuhan, cari lilin pula waktu tu habis. Teringat rokok duk atas lighter. Teringat lighter rokok, cari jumpa balik rokok lu. Selesa ke tuan-tuan dalam gelap? Sehari dia main nyamuk dah hangat kipas tak ada. Jenis kita orang kaya kan tidak mau aircon dia. Tuan selesa ke? Tak. Otak kita apa? TNB. Kita nak apa? Cahaya. Kita tak boleh duduk dalam gelap. Kita nak cahaya. Aku tak boleh duduk dalam kegelapan. Tak boleh. Aku nak cahaya. Terpaksa sabar 4 jam. Kita bawa kereta. Saya bawa kereta maghrib aja, otak pun sen. Otak kata, oi, mata pun tengok dah gelap. Mata hantar isyarat ke otak. Otak kata dah malam dah bang. Otak pun hantar isyarat kat jari. Kita punya lampu kecil perang. Mata tengok gelap tak apa nampak dah. Otak pun kata sekarang lampu besar, perak terus. Sebab kita tak selesa dalam kegelapan. Kita selesa dalam cahaya. Itu hidup. Itu hidup. Belum sembang cahaya Islam lagi. Itu hidup. Di rumah blackout apa semua tak boleh. Rimah. Selagi ada sliding door, selagi itu dibuka, biar angin masuk, tengok-tengok babi masuk, pi. Kalau duk gelap tu dia masuk, mampus kita. Tuan-tuan, muslimin muslimat, baik itu jangan duduk dalam gelap. Duduklah dalam cahaya. Sebab orang yang duduk dalam kegelapan dibimbangi, hati dia semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Allah hentak, habis. Cuba tuan-tuan muslimat tengok satu lagi ayat. Cukup cantik Quran. Allah. Cukup hebat Al-Quran. Dalam Allah buat satu tamsil. Ayat berapa? Satu, senang nak ingat. 111. Suratul An'am. Al-An'am juga. Tadi 122. Ni 111. Jangan pergi tambah 1 lagi. Dia jadi 4 digit. Dia pergi beratok pula, mampus. Jangan cari penyakit. Ayat 111. Ayat 111 ni, ya Allah. Tuan baca tengok. Ayat 111 Al-An'am adalah ayat pertama permulaan juzuk 8. Allah Ta'ala cerita dalam ayat, kalau aku buat 3 benda. Tengok dia, ayat ni nak ajak punya dahsyatnya hati orang yang tolak Rasulullah.
Walaupun ayat tu turun sempena perangai Abu Lahab, Abu Jahal, tetapi ingat Al-Quran al-ibarah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu kaedah. Apa dia? Pengajaran Al-Quran hendaklah diambil daripada lafaznya, bukan sebab turun ayat. Itu kaedah dalam ulumul Quran. So bila kita nak ambil pengajaran, kita mesti ambil pada lafaz, bukan ambil pada asbab, sebab turun. Kalau ambil pada asbab, tabbat tiada, tak boleh baca dah. Abu Lahab dah mati. Tapi kenapa dibaca surah Lahab? Sebab Abu Lahab moden ada. Dia gunakan harta dia, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abu Lahab guna dua. Pertama, mal, dia guna harta dia nak sekat Islam. Ada tak orang guna harta sekat Islam? Ada. Kedua, ma kasab, kasabah, usaha, kuasa, tenaga, apa saja. Ada tak orang guna kuasa nak sekat Islam? Ada. Itu dia. Baik. Ayat 111 Al-An'am ambil pada lafaz untuk pengajaran. Asbab Abu Jahal. Allah nak ajar, inilah hati manusia bila dah gelap, berlapis-lapis gelap dia. Kalaulah aku buat 3 benda ni pun, pakai tak jadi apa bahasa kita. Apa dia? Tengok ayat. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah. Pertama sekali, kalaulah sekiranya, Allah kata walau. Arab kata lau makna kalau sekiranya. Melayu kata sekiranya, Arab kata lau. Kita kata apa? Jikalau lah, jika sekiranya. Begitu. Allah kata kalaulah annana nazzalna ilaihimul malaikah. Benda pertama kami buat ialah kami bawa turun semua malaikat jumpa dia. Dia duduk kat rumah, hak lawan Islam, hati gelap macam pungkok kuali ni. Dia duduk rumah tengok TV, seokok Malaysia lawan Bangladesh 4-1. Bangla boleh lah bang. Apa pun tahniah bang. Tahniah Malaysia. 42 tahun tak pergi Piala Asia. Menang tu kemudian lah Asia faham, kira Piala Asia ni kalau kita belah Asia ni Piala Dunia lah. Piala Dunia belah Asia lah. Nanti jumpalah Cina-nya apa, waktu tu boleh tahan lah. Anyway, congratulations, 42 tahun punya menanti. Okay, no problem, tahniah, menang. Mamat ni tengok sambil seokok tengah tengok Malaysia tibai Bangla 4-1. Allah kata kami bawa turun semua malaikat. Tiba-tiba mai depan dia malaikat. Dia duduk seokok. Ni hampa siapa ramai-ramai mai ni? Dia tanya. Jibril pun perkenal diri, ana sayyidil malaikah, ismi Jibril. Saya ketua segala malaikat, nama saya Jibril. Sebelum tu minta maaf, kata Jibril, assalamualaikum bang. Menzalam. Bila bisa okok bibir hitam, menzalam. Salam orang Melayu, menzalam. Jenis bagi salam, assalamualaikum, teruk betul ya. Menzalam. Saya Jibril, wa huwa ismuhu Mikail. Ini kawan saya, nama dia Mikail. Mikail pun buat gitu, angkat sayap buat gitu. Wa huwa ismuhu Israfil. Israfil pun angkat tangan. Min warai ismuhu Ridwan wa Malik. Di belakang saya ada dua, malaikat Ridwan dan Malik. Maka angkat sayap. Allah kata, aku buat turun malaikat. Jibril pun kata, bang, ni saya, kawan-kawan semua turun.
nak beritahu ke abang, ikutlah Islam bang. Ikutlah agama Allah ni bang. Ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut bang Islam yang Nabi bawa. Perah dia kata habis rokok. Siapa cakap? Allah. Satu, kalau aku buat, mana Allah buat dah? Dah. Allah takkan buat. Tapi kalau aku buat, kalau Allah nak buat boleh tak? Boleh, dia Tuhan. Tapi dia mulakan firman dia dengan walau. Walau makna jika sekiranya. Mana Allah buat dah? Dah. Kalau Allah nak buat boleh? Boleh. Aku buat turun malaikat jumpa dia. Satu. Dua, kalau aku nak buat, wa kallamahumul mauta. Orang mati bercakap tadi. Pak dia meninggal aksiden malam tadi. Aksiden bukan apa pun, duk cucur rokok, tengok-tengok lori. Tengah duk bawa laju. Baru nak tengok lori. Tersodok bawah lori, qalu. Mati. Simpan, bawa hospital Kulim buat semua. Besok pagi pukul 9 ke 10 Korea Sungai Limau pula contohlah, tanam belakang. Pukul 9 tanam. Balik semualah teriak pukul 12. Allah bangkitkan dia keluar kubur, balik rumah dia. Si Mamat ni Allah hidupkan dia balik, pak dia dah mati. Balik rumah. Balik rumah duk ketuk pintu. Tangan tak apa, ketuk dengan bahu tangan tu ni. Terikat dah. Muka nampak lah. Kain kapan habis. Berapi-rapi. Berasak-rasak, berwasap. Lepas kena rembat. Yang anak ni duk kira dah dengan adik-beradik lain. Pak baru 3 jam. Kira dah. Ni steering kereta pak siapa nak ambil ni? Beda dah. Pak pakai steering kayu. Kereta. Sport reel siapa tak? Beda dah. Pak baru 3 jam lah. Tu rumah sewa pak. Rumah sewa pak aku kebas dulu. Hampa jangan cakap banyak. Aku yang tua. Gaduh dah pak pusaka. Ketuk punya ketuk anak tengok. Pak lah. Buka-buka pintu. Ayah ke? Angguk dulu. Ayah boleh masuk lah. Ayah masuklah, masuk ayah. Masuk tu lompat, pocong. Lompat-lompat cari kursi. Jom. Rokok ada? Tanya rokok. Tanya rokok dulu. Apa mati tercekik rokok? Tanya rokok. Nak cucuk tak boleh, jangan duk terikat jangan kapan. Anak tolong cucuk. Cucu, tu ni nak buat hal dia. Aku masuk dia balun tu lah. Teruk dia kata seksa kubur ni. Han ikut Nabi lelo. Han isi borang belum? Dia tanya borang pula dah. Hang ikut Nabi, hang ikut Rasul, hang jangan main-main dah semayang apa semua. Allah Ta'ala sebut, aku buat sampai tahap tu. Wa kallamahumul mauta. Aku izinkan orang mati bercakap. Puak-puak tu duk mampus macam tu. Macam bayanglah hati manusia keras lagu mana. Nombor 3 kata Allah, kalau aku buat, kalau aku nak buat, wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Allah. Nombor 3, aku himpun depan dia. Wa hasyarna, hasyar makna apa? Halau ataupun kumpul. Aku kumpulkan kepada mereka kubula. Kubul apa? Beradab. Facing, beradab. Aku hadapkan depan dia segala kulla syai', binatang, pokok, ikan, batu, segala jenis aku hadap depannya. Bercakap, puak-puak tu bang, ikut Islam bang, ikut apa Nabi ajar bang. Allah kata, makanu liyu'minu, mereka tetap tidak akan beriman illa melainkan ayyasha Allah, siapa yang Allah kehendaki. Walakinna aktsarahum yajhalun,
tetapi kebanyakan mereka jahil, tak tahu, belagak, sombong, nak mampu. Inilah orang, inilah manusia, tuan-tuan. Tak ada ayat macam tu Allah cerita beradab dekat jin, tak ada. Orang bukan pada jin, walau jin pun ada yang jahat, jin ifrit atau jin jahat, tetapi tetap Allah cerita orang. Kalau aku buat 3 benda ni pun, makanu liyu'minu. Kalau tuan-tuan belajar Arab, apabila fi'lun madhi dan fi'lun mudhari' duduk dalam satu ayat, kanu dia jadi al-madhi past tense, kanu. Liyu'minu, yu'minu dia jadi al-mudhari'. Apabila al-madhi dan al-mudhari' duduk dalam satu ayat, maka dia membawa makna istimrar. Apa dia istimrar? Continuously, berterusan. Bila Allah kata makanu liyu'minu, maka berterusanlah tak beriman tu, berterusanlah lawan aku, berterusanlah duk seronok duduk dalam kegelapan. Ini dia, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ayat 22 Al-Mulk nak ajar kita mudah, ya? Berjalanlah di atas landasan yang benar. Bila kata atas landasan agama yang benar, sudah tentulah landasan yang ditafsirkan dengan benar oleh para ulama. Apabila Rasulullah telah wafat, sahabat menyambung, tabi'in menyambung, sampailah hari ini ikut. Sebab jalan lurus amat penting. Mana selesa, jalan lurus ke bengkang-bengkok? Lurus. Baik itu di awal Al-Kahfi Allah kata, walam yaj'al lahu 'iwaja. Kami tak jadikan Quran itu iwaj. Ma makna iwaj? Bengkang-bengkok. Quran bukan bengkang-bengkok. Quran lurus. Kamu ikut dasar Quran, kamu atas jalan yang lurus. Tuan-tuan muslimat, walaupun kita terpaksa bayar tol sikit, tapi jalan lebuh raya selesa tak? Selesa. Walaupun hari-hari macam ni, besok Kedah cuti apa semua, hari-hari perayaan macam ni agak krem sikit lebuh raya, itu normal lah. Apatah lagi kita baca 2 hari lepas seorang profesor membentangkan kajian, profesor Hindu, saya simpan dalam saya punya iPad. Kenyataan dia, apa dia? Kenderaan di Malaysia sekarang sudah melebihi jumlah penduduk Malaysia. Kenderaan sekarang dah 33 juta kenderaan, 46% kereta. Penduduk Malaysia baru dalam 32 nak masuk 33. Kenderaan sudah melebihi penduduk, kajian yang terbaru. Mana dia tak jam? Bercinta dah tuan. Nak keluar pergi Sungai Petani pun saya bercinta dah. Nak keluar pergi Pekan je pun malas lah. Sangkut traffic light tu, aduh leceh betul. Dia punya kalut dah, tak ada ayat nak sebut. Sebab kenderaan sudah melebihi jumlah penduduk Malaysia. So adalah dia cadangkan pada kerajaan, banner lebuh raya, buatlah apa yang patut untuk mengurangkan kesesakan. Kita tak duduk KL, walau saya orang KL, rasalah dulu zaman sekolah waktu tu tahun 60-an 70-an, mana nak jam. Sekarang duduk tengok pengsan. Kira pergi kerja 2 bulan, balik pun bulan. Pergi kerja bulan mengambang, balik bulan mengambang, ambil punya jam.
Rupanya kereta sudah melebihi penduduk. Ala kulihan, highway kita rasa selesa sebab jalan lurus. Bengkok kita penin sampai sama-sama sampai. Cuma kena bayar tol lah sikit, tak apalah. Nak sebutnya jalan lurus itu memang kita lebih suka. Maka kenapa dalam hidup untuk selamat di akhirat kita tak nak ikut jalan lurus? Nak pilih juga bengkok. Pasal apa? Nak ikut juga golongan yang lawan Nabi, Rasul, lawan ulama. Buat apa? Kan kebodoh nama tu. Ni dia benda dia. Minta dalam solat ihdinas siratal mustaqim. Tiap-tiap hari kita minta 17 kali minimum. Allah tak nampak lagi pentingnya jalan yang lurus, pentingnya jalan yang benar, kerana itulah cahaya yang akan guide kita dengan hati yang bercahaya. Seperti Allah sebut tadi, nuran yamshi bihi finnas pada ayat 122 Al-An'am tadi, dengan cahaya itu dia berjalan di dalam masyarakat. Maka apa yang terbit daripada mulut dia, Nabi kata takkan susahkan orang lain. Apa yang terbit daripada tangan dia, Nabi kata orang lain terselamat. Inilah kita mudah-mudahan. So ayat 22 ajar bagaimana pentingnya kita ikut jalan yang lurus. Dan tentulah itu yang kita baca, siratal ladzina an'amta alaihim. Oh, yang sering kita minta, jalan orang-orang yang Allah telah beri nikmat. An'amta dia jadi fi'lun madhi. Allah telah beri nikmat minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. 4 golongan saja. Inilah yang kita kena ikut. Tiap-tiap hari minta hang tok guru ke, hang sahabat ke, minta. Allah, inilah pentingnya tuan-tuan, hati kita bercahaya dan berada di atas jalan yang lurus. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun wallahu a'lam. Kita sambung pada bulan yang akan datang insya-Allah taala. Kesimpulan pada malam ini kita istimbat satu pengajaran besar. Mudah-mudahan kita akan berjalan di atas jalan kehidupan yang lurus ini, walaupun kita akan menghadapi cabaran-cabaran kehidupan di kiri kanan depan belakang. Adanya cabaran yang Allah letak, itu satu benda yang obvious, satu benda yang biasa dalam kehidupan. Tetapi yang penting, dengan cahaya itu kita selamat berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhan